Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang dah subscribe untuk Cengkeh Channel. Dan pada yang belum lagi subscribe, korang bolehlah tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan kepada notification dari Cengkeh Channel. Hari ni macam biasa, akak akan sampaikan dua kisah seram. Bukan macam biasa, tapi hari ni akak akan sampaikan dua kisah seram, di mana kedua-dua kisah seram ni ditulis oleh seorang penulis kisah seram bernama Nora. Apa yang akak nak storykan kali ni? Kalau korang nak tahu, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah seram yang pertama ni bertajuk Dia Dah Bangun Dah. Siapa yang bangun tu? Dia tu siapa? Kalau nak tahu, akak teruskan dengan cerita dia. Kisah ni mengenai beberapa orang anak muda yang berani sangat nak pergi cari hantu. Tapi dalam beraninya mereka tu, ada juga penakutnya tu. Maknanya sekarang ni, pengajaran lah. Kalau buat sesuatu tu, kena fikir dulu. Apatah lagi bila ianya melibatkan sesuatu yang paranormal dan seumpama dengannya. Satu hari tu, nak start dah cerita. Satu hari tu, anak-anak muda yang dimaksudkan berpakat nak pergi ke satu tanah perkuburan. Apa mereka nak buat kat situ? Ini yang akak nak bagi tahu ni. Jom dengar. Sebelum tu akak nak bagi tahu dulu yang pergi tu berlima orang. Mereka ni nama dia Ghazali, Suresh, Dahlia, Suri dan Johan. Jangan terkejut pula pasal mereka ni memang bercampur. Ghazali lah orang yang mula-mula sekali bagi idea nak ke kuburan tu. Kita mesti pergi ke kawasan kubur lama tu. Aku yakin kat situ banyak aktiviti paranormal berlaku. Dengan tu jugalah kita akan dapat membuktikan kepada semua orang bahawa hantu tu wujud. Tegas Ghazali dengan yakin sambil dia memandang satu persatu muka rakan-rakan dia. Dahlia, Suri, Johan dengan Suresh mengangguk-nganggukkan kepala mereka. Mereka memang setuju sangatlah untuk meredah masuk ke kawasan perkuburan yang dah lama. Maknanya memang kubur lama tu dah tak ada jenazah baru yang dikebumikan kat situ. Bila kita nak pergi? Tanya Johan pada Ghazali. Johan dia nak dapat kepastian je. Bila? Malam Jumaat ni, kita pergi pukul 3 pagi. Macam, ada berani? Tanya Ghazali dengan nada mencabar. Dia nak tengok sejauh mana keberanian rakan-rakan dia yang selama ni mengaku sebagai pemburu hantu. Okey, set. Dahlia dengan Suri dia menyahut. Mereka berdua nak membuktikan pula sebagai perempuan mereka tak takutkan hantu. Bagi mereka hantu tu adalah cuma sejenis zarah yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, serta tak mampu membuat apa-apa pun yang memudaratkan manusia. Itu apa yang difikirkan. Baik, kalau macam tu, kita akan pergi ke sana malam Jumaat nanti. Jangan ada yang mengelak pula. Tegas Ghazali, dia bagi ingatan pada rakan-rakan dia. Seperti yang dijanjikan korang, mereka berlima memang bukan acah-acah. Mereka memang pergi, dia bergerak menuju ke kawasan perkuburan lama yang disebut tu. Kawasan perkuburan tu agak terpencil dan dah jarang sangat dikunjungi oleh orang. Mereka sampai dekat situ sekitar pukul 2.50 pagi dengan menaiki van kumpulan mereka. Suasana masa tu dekat kubur tu sepi, sunyi.
Hanya sesekali je mereka terdengar suara macam burung hantu berbunyi. Burung hantu lah berbunyi. Baru je mereka tu nak jejakkan kaki ke tanah dari van tu, tiba-tiba je Dahlia dengan Suri ni didatangi rasa seram. Yang bukan rasa tu sikit tak. Tiba-tiba rasa tu macam zeram, macam tu. Terus je dia rasa seram tu meremang gila. Tapi mereka tak berani nak suarakan perasaan tu kepada Ghazali selaku ketua mereka. Apa yang mampu mereka lakukan hanya kuatkan hati masing-masing. Sambil tu mata mereka berdua ni melia juga tau, melihat kawasan persekitaran kubur yang gelap gelita tu. Of course lah, tempat macam tu yang gelap orang. Tiba-tiba terdengar suara berdehem. Sepertinya suara tu menegur mereka. Tapi tak pula kelihatan suara siapalah orangnya tu. Memang tak nampak, mereka tak tahu suara siapa. Siapa tu? Johan dia bertindak bertanya sambil dia menghalakan lampu suluh ke sekeliling. Dia nak tahu siapa yang berdehem tu. Sekejap kemudian kelihatan seorang lelaki tua berjalan mendekati mereka. Masing-masing berkerut dahi lah bila dia lihat kehadiran lelaki tua tersebut. Sangkaan mereka tak ada siapalah yang akan mengunjungi kawasan kuburan tu pada waktu pagi macam tu. Itu apa yang dia rasa. Kubur lama. Lepas tu kubur tu memang tak ada orang yang menunggu ke, orang yang menjaga ke. Jadi dia rasa kononnya kehadiran mereka tu tak diketahui orang. Tapi ada juga orang kat situ. Awak semua buat apa dekat sini? Lelaki tua tu bertanya. Tapi lelaki tua tu tak angkat pun wajah dia. Dia bertanya dalam keadaan wajah dia menunduk. Maknanya mereka ni memang tak nampak wajah dia. Tunduk tu pula dengan tangan dia bersilang ke belakang pinggang. Kami ada kajian nak buat kat sini. Jawab Ghazali ringkas je. Dia tak nak terangkan dengan lebih lanjut kehadiran dia kat situ nak buat apa. Tak usahlah. Kedatangan awak semua hanya mengacau je. Nanti kalau ada yang bangun, awak semua yang susah. Kata pakcik tua tu. Apa yang bangun? Spontan je Dahlia bertanya. Dahlia masa tu dalam keadaan macam tak tahu, macam tak boleh nak agak tau. Naif sangat penghuni kubur ni. Mereka tak suka diganggu. Baliklah. Lelaki tu berkata perlahan tapi nada dia sangat tegas. Mereka dah matilah pakcik. Dah tertanam jauh dalam tanah. Macam mana nak bangun lagi? Balas Ghazali yang masa tu dia tak nak mengaku kalah. Lelaki tu menggeleng-gelengkan kepala. Ghazali dia buat tak peduli je dan dia terus berikan arahan kepada ahli kumpulan dia supaya bergerak ke depan. Jangan pedulikan kepada pakcik tu. Masa mereka tu sedang berjalan meredah kegelapan malam bersama dengan kelengkapan memburu hantu, Dahlia tiba-tiba menoleh ke belakang. Darah Dahlia berderau korang. Lelaki tua tadi dah tak ada kat situ. Lenyap tiba-tiba. Bukannya langkah mereka tu ambil masa 5 minit. Tak. Masa yang sangat singkat. Tapi pakcik tu dah tak ada. Bulu tengkuk Dahlia serta merta tegak merinding. Masa tu jugalah alat detektor EMF berbunyi. Mengesan perubahan tenaga magnetik skala elektromagnetik. Susahnya nak sebut. Bergerak-gerak menunjukkan kehadiran hantu di sekitar mereka. Masing-masing terdiam. Ghazali cepat-cepat dia halakan kamera inframerah dia untuk mengesan objek pelik di dalam gelap. Shh. Dengar ni. Dengar. Suresh tiba-tiba minta mereka ni yang lain-lain diam. Sayup-sayup terdengar suara orang menangis. Mereka tergamam. Buat pertama kali tanpa menunggu lama, mereka sudah dapat mengesan kehadiran hantu. Ghazali dia kelihatan sangat gembira. Sepatutnya dia rasa cuak tapi dia happy sangat. Dia dapat bayangkan kejayaan besar yang bakal dia kecapi. Kali ni bukti kukuh akan dapat disebarkan kepada orang ramai. Jom, kita bergerak perlahan-lahan. Ghazali mengarahkan rakan-rakan dia untuk move on, maju ke depan. Baru je selangkah mereka ni bergerak, tiba-tiba Dahlia tertegak.
dengan mata terbeliak memandang ke satu arah tau. Kelakuan Dahlia tu membuatkan rakan-rakan yang lain rasa pelik. Kenapa dengan kau ni Dahlia? Cepatlah, nanti terlepas pula. Suri cuba menarik tangan Dahlia, tapi Dahlia dengan tangan terkata-kata dia menunjuk ke satu arah. Dia melihat seorang perempuan berpakaian serba putih duduk bersimpuh di tepi sebuah kubur. Muka perempuan tu ditutupi rambut dia yang panjang, tapi suara tangis perempuan tu sangat jelas di telinga Dahlia. Apa yang kau tunjuk tu? Mana ada apa-apa kat situ? Marah Ghazali apabila dia melihat kamera dia tak merakamkan sebarang objek pelik dekat situ. Sekelip mata jugalah lembaga perempuan tu hilang dari pandangan Dahlia. Peluh dingin mulalah meleleh dekat dari Dahlia. Mula laju meleleh macam tu. Weh, jomlah balik. Aku rasa tak sedap hati lah. Dahlia dia dah mula rasa berbelah bagi tau. Dia rasa was-was nak teruskan projek diorang untuk paranormal tu lah. Kau jangan nak mengada-ngada. Kita dah sampai kat sini. Takkan nak tarik diri pula. Lagipun, kalau betul lah kau nampak benda tu, sahlah kita kat sini. Memang betul lah kata orang banyak hantu. Kata Suri, cuba nak yakinkan Dahlia. Nak atau tidak, akhirnya Dahlia terpaksa aku, walaupun jantung dia berdebar-debar. Mata Dahlia ni kerap kalilah meliar memandang sekeliling. Dia tak puas hati. Dia takut punya. Seperti seolahnya dia ada ternampak sesuatu sedang memerhatikan mereka ni di sekeliling mereka. Tiba-tiba, langkah Dahlia terhenti sekali lagi. Dia terasa seperti ada sesuatu memegang kaki dia. Perlahan-lahan lah, dengan muka yang cemas, Dahlia ni dia tunduk. Dia nak tengok apa yang berada dekat kaki dia tu, berpaut sangat kat situ. Alangkah terkejutnya Dahlia apabila dia mendapati kaki kiri dia sedang dipaut erat oleh satu tangan yang muncul dari batas sebuah kubur. Tak semena-mena tau, tangan tu merentap kaki Dahlia sekuatnya, membuatkan Dahlia ni tersembam mencium tanah. Belum sempat Dahlia ni bangun, tangan tu merentap lagi. Kali ni tangan tu menyeret Dahlia. Tolong aku. Dahlia dia berteriak ketakutan. Dia minta pertolongan dari rakan-rakan dia yang lain. Tapi dah terlambat korang. Apabila rakan-rakan Dahlia ni berpaling, Dahlia dah lenyap dalam kegelapan malam tersebut. Dahlia dah hilang, dah tak ada kat situ. Mereka yang lain ni terkaku dekat situ. Sepantas kilat, Dahlia tu hilang macam tu je. Mereka hanya terdengar jeritan nyaring Dahlia. Dahlia tu minta tolong, itu je. Tapi batang tubuh Dahlia tak ada, tak nampak, hanya suara je. Macam mana ni? Dahlia dah hilang. Tanya Curi, cemas. Rasa menyesal pula sebab dia tinggalkan Dahlia berada kat belakang sekali tadi. Ghazali dia rasa geram tau dengan kejadian tu. Dia langsung tak ada rasa bersalah ke, nak rasa takut ke, berdebar, tak ada. Yang dia rasa geram sangat sebab benda tu dah mengganggu tugas dia. Tugas dia macam apa yang dia nak sangat cari. Jom, kita cari dia. Sementara tu Dahlia dia terus diheret oleh sesuatu yang dia tak dapat nak tengok dengan mata kasar dia. Ditambah pula suasana pada waktu tu memang gelap gelita. Lagilah buntu si Dahlia tu nak fokuskan, nak tengok apalah yang sedang menyeret dia. Memang tak dapat. Dahlia dia cuma mampu menangis, menahan kesakitan sebab bila tubuh dia tu kerap kali bergesel dengan batu-batu nisan yang memang dah terpacak, berceracak dekat situ kan. Berlaga-laga macam langgar macam tu, dia rasa sakit sangat. Itulah yang membuatkan dia tak henti-henti menangis. Apabila dia merasakan kaki dia tu dah tak lagi dipegang, seolah-olah macam dah dilepaskan dekat satu sudut tu, satu tempat di kawasan perkuburan tu, Dahlia dia bingkas bangun. Lepas tu dia duduk dalam posisi tercatuk tanpa dia menyedari bahawa sebenarnya dia sedang duduk di atas sebuah kubur. Perasaan takut menyelubungi dia dan apalah gunanya pada masa tu dia berfikirlah,
apalah gunanya dia nak kesalkan dengan kehadiran dia dekat situ kan. Dia beranikan diri, bercakap besar apa semua, sanggup sahut cabaran. Dah tak guna dah. Kalau dia fikir sejauh tu pun memang dah tak guna dah. Sekarang ni dia bersendirian di dalam kegelapan. Itu yang membuatkan jantung Dahlia berdegup luar biasa kencang dia. Tuk tak tuk tak tuk tak. Hacu. Mata Dahlia tiba-tiba membulat apabila dia melihat bayangan putih berterbangan di udara. Dia dengar pula bunyi helaian halus. Halus je. Walaupun halus tapi nyaring berkumandang. Semua tu membuatkan Dahlia menggigil, ketakutan. Perasaan dia ni, dia rasa macam nak pingsan je. Tapi dia masih terpaksa melihat lembaga tu berterbangan. Dia pun tak tahu kenapa. Kenapa dia tak rebahkan diri je, pingsan je. Tak. Dia masih stay juga tengok. Tapi lama kelamaan dek kerana tak sanggup dah nak tengok semua tu, dah tak tahan dah dengan penampakan, dengan bunyian tu, Dahlia memekik sekuat hati. Dahlia histeria dekat situ juga. Jeritan Dahlia tu membuatkan rakan-rakan dia ni tergerak untuk pergi jejaki dia. Dan akhirnya mereka ni menemui Dahlia dekat satu sudut tu lah. Satu sudut di mana Dahlia tu diseret tadi. Mereka terkejut tau bila melihat Dahlia dah terbaring di atas sebuah kubur dengan mata terbeliak, dengan mulut dia berbuih-buih. Dahlia, mereka semua ni menerpa mendapatkan Dahlia. Mereka ni cuba untuk tenangkan Dahlia. Masa tu tiba-tiba je muncul lelaki tua yang mereka jumpa awal tadi. Sambil terkekek-kekek lelaki tua tu ketawa. Lelaki tua tu bersuara dekat situ. Aku dah kata, kalau ada yang bangun, nanti susah. Mereka semua tu tercengang bila melihat kemunculan lelaki tua tu. Mereka tak mampu dah nak kata apa-apa bila mereka melihat sendiri lelaki yang sama, lelaki tua tu berjalan sambil menundukkan kepala. Tak pandang depan, tak pandang mereka. Tapi mengeluarkan ayat yang sama macam sebelum ni. Lepas tu lelaki tua tu berhenti di atas sebuah kubur, selamba je. Kemudian lelaki tua tu lenyap macam tu je. Pada masa itulah baru mereka ni sedar bahawasanya mereka betul-betul dah terserempak dengan hantu. Itu yang mereka nak kan. Bila kemunculan lelaki tua tu lenyap betul-betul depan mata mereka dekat kubur tu, barulah mereka sedar bahawasanya apa yang mereka sedang cari tu memang dah terpacak, memang dah berada depan mata mereka. Dek kerana ketakutan, dek kerana mereka dah tak nak tunggu lama dekat situ, makanya rakan-rakan kepada Dahlia pergi dapatkan Dahlia dan mereka pun bawa Dahlia pergi ke van dan balik ke rumah. Selepas tu mereka uruskan macam mana tak tahulah dengan si Dahlia. Setakat tu saja untuk kisah ni. Akak teruskan dengan kisah seram yang kedua bertajuk Badi Orang Mati. Bila sebut badi orang mati, selalunya yang pernah akak ceritakanlah pengalaman dari subscriber, mereka ni melihat aksiden. Situasi sama juga kali ni, tapi kisahnya tak sama. Kerana pengalaman setiap dari kita adalah berbeza korang. Kisah ni dilalui oleh seseorang yang bernama Rudy. Rudy masa tu dia on the way nak balik ke rumah. Itulah yang Kak tahu macam tu lah. Tapi masa dia on the way nak balik rumah dia tu, on the way dari mana? Dari tempat kerja. Jadi masa dia nak balik on the way ke rumah tu, jalan raya yang dilalui tiba-tiba jadi sesak teruk. Memang jam gila lah. Bertambah teruk apabila ia adalah waktu semua orang berebut-rebut nak balik ke rumah setelah habis waktu pejabat. Bunyi hon mulalah berkumandang, ping-pong, 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 macam-macam bunyi hon bunyi. Ramai yang dah tak sabar dah apabila keadaan lalu lintas langsung tak bergerak korang. Terpaksalah mereka ni gunakan jalan tersebut juga. Gunakan jalan tu dalam keadaan bersabar. Walaupun masing-masing tu memang dah penat sangat seharian bekerja. Termasuklah Dak Rudy ni. Rudy dia mengeluh panjang. Menyesal pula dia rasa sebab turut sama terperangkap dalam kesesakan tersebut. Nak berundur pun dah tak boleh dah. Apatah lagi dia nak mencelah memang tak boleh lah.
Rasanya masa tu siput lebih laju berjalan kot berbanding dengan lalu lintas pada waktu tu. Rudy dia memerhatikan sekeliling dia. Ada beberapa orang pemandu yang dah mula keluar dari kereta. Keluar berjalan menuju ke depan untuk melihat apalah yang berlaku kat depan. Mereka tertarik untuk turut sama memastikan apa sebenarnya yang telah terjadi. Rudy pun dia ikut keluarlah dari kereta. Dia pun sama juga. Macam manalah kaki dia ni boleh melangkah nak pergi tengok juga. Apalah yang menyebabkan jam sangat kan. Rudy dia berjalan menuju ke arah kumpulan orang ramai. Dekat situ, dia tengok ada sebuah trailer sedang melintang di atas jalan. Sekaligus, bila dia tengokkan trailer tu, menjelaskan kepada semua bahawa itulah penyebab laluan tu jadi sesak, malah tak bergerak. Dah tak boleh nak bergerak lah sebab lori tu dah memang blok betul jalan. Sebuah kereta sebenarnya dah accident kat situ. Kereta tu masa tu Rudy dia tengok, kereta tu terperosok di bawah trailer tu. Remuk dan Rudy juga sempat tengok tau. Masa tu kelihatan darah segar mengalir membasahi jalan. Memang nampak sebab benda fresh kan. Beberapa orang polis kelihatan berlega-lega dekat kawasan kemalangan tu. Ada yang cuba nak meleraikan suasana kecoh, nak meleraikan keadaan sekeliling. Bila dah ramai sangat berkumpul tu macam mengganggu juga kan. Dahsyat kemalangan ni, kata seorang lelaki. Tiba-tiba aja tak semena-mena lelaki tu keluarkan kata-kata tu. Rudy, dia berpaling. Lepas tu dia tersenyumlah memandang lelaki tersebut. Macam mana boleh kemalangan Dengarnya dalam kereta ni penjenayah dikejar polis. Terbabas, lepas tu langgar dengan trailer tu pula. Mati ke? Habis, tengok je lah kereta tu. Mesti tak sempat nak mengucap tu. Sempat pula lelaki tu berlawak. Kalau dah penjenayah, manalah ingat mau mengucap kan? Rudy digelingkan kepala dia. Tak baiklah melawak macam tu. Tak elok, tak sesuai. Entah kenapalah, Rudy ni dia tergerak hati nak pergi tengok dengan lebih dekat. Bila dia dah ketahui macam tu, nak juga dia pergi menjelajah ke depan lagi. Lebih-lebih lagi bila dia melihatlah beberapa orang awam begitu berani mendekati kereta yang terperosok kat bawah lori tu. Rudy dia ada nampak tau, ada tangan terjulur keluar dari pintu tempat duduk pemandu. Lepas tu Rudy dia makin dekat lah, makin nak tengok lah. Tiba-tiba timbul keinginan dia untuk melihat bagaimana keadaan mangsa yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Rudy tergamam bila dia melihat mangsa. Seorang lelaki berbadan besar tersepit di antara kerusi duduk tengah-tengah. Muka lelaki tu berlumuran darah. Sebelah bahu lelaki tu hancur. Spontan Rudy dia menutup mulut dia. Tapi mata Rudy tak dapat nak dilarikan daripada melihat muka mangsa. Auto mata dia tu memang dia nak tengok kan. Jadi dia dapatlah tengok pada muka mangsa. Kebetulan muka memang terpampang, memang nampak jelas. Tak semena-mena, mata mangsa terbeliak, terjojol macam tu. Mangsa menyeringai ke arah Rudy, membuatkan Rudy ni nyaris nak tersembam, jatuh kat situ. Encik, kenapa dengan encik ni? Tanya salah seorang anggota polis. Bila anggota polis tu tengok kelakuan Rudy tu pelik. Itu, orang tu belum mati, dia masih hidup. Dia masih hidup lah encik. Dia pandang saya. Rudy dia tundingkan jari dia. Dia tunjukkan jari dia lah ke arah mangsa tu. Anggota polis tu pun, dia turut samalah menoleh. Ikut pada jari yang Rudy tunjuk tu pada mangsa tu lah. Kemudian lepas tu anggota polis tu kembali, dia tengok balik semula ke arah Rudy. Dia macam pelik tak? Dia dah mati. Encik tengoklah sendiri keadaan dia tu. Mustahil dia hidup lagi. Sudah. Segeralah beredar dari sini. Jangan ganggu kerja polis. Dah kena kan? Anggota polis tu turut meminta orang awam yang lain turut beredar dari situ. Rudy dia bergegas meninggalkan tempat tu bersama dengan hati yang berdebar. Dap. Dia masih terbayang-bayang tau. Dekat ruang mata Rudy ni bagaimana mayat tu tiba-tiba menyeringai ke arah dia. Tapi aneh sangat. Sebab kenapa hanya dia sahaja yang dapat melihat situasi tersebut. Sehinggalah dia masuk semula dalam kereta. Lepas tu Rudy dia tertanya-tanya sendiri. Kenapa, bagaimana, apa semua-semua lah. Apakah benar apa yang dilihatnya tu tadi?
itu adalah realiti atau sekadar dia berkhayal apabila dia terlihat perkara yang ngeri macam tu. Bila dia tengok keadaan mayat tu, auto dia berfikir muka-muka macam tu ke? Itu mungkin juga. Dia jadi was-was lah mana satu betul ke tak betul kan? Lepas tu, jalan raya mulai berangsur tenang apabila pihak bomba dah berjaya mengalihkan trailer daripada terus menghalangi jalan. Masa tu Rudy dia memandu perlahan je kereta dia. Sambil dia mandu tu, dia sempat melihat pasukan bomba sedang bertungku lumus mengeluarkan mayat yang tersepit. Rudy sempat juga mengerling, nak tengok juga, tak puas hati lagi dia tu. Dia mengerling juga. Mata Rudy sekali lagi terbeliak. Dia tengok dengan mata dia sendiri, mayat tu tiba-tiba bergerak-gerak. Mata mayat tu membulat, memandang ke arah Rudy. Rudy terkejut lah. Spontan. Rudy tu dia tekankan brek secara mengejut. Berdecit bunyi. Bunyinya brek dia tu diiringi dengan horn dari kereta belakang. Dan kau brek mengejut dah kenapa? Mujurlah kereta belakang tu tak hentam pada bontot kereta Rudy. Tak pasal-pasal pula tambah jam pula jalan kalau ditambah dengan kemalangan lagi sekali. Nasib baiklah kereta belakang tu memang cekap. Mujur juga. Rudy dia menggeletar tau. Menggeletar sambil dia menjeling ke arah mayat yang sedang diuruskan tu. Dah tak nampak lah wajah mangsa kemalangan tu sebab polis dah bungkuskan jenazah tu dalam plastik hitam. Dia bungkuskan mayat tu dalam plastik hitam. Jadi Rudy dia mengeluh, lega dia rasa. Dia pun kembalilah memandu kereta dia tu beredar dari situ. Lepas tu Rudy ni dia nak balik rumah kan. So dia teruskanlah pemanduan dia untuk balik ke rumah. Rudy bila balik ke rumah dia sangkakan semuanya dah okey, dah settle, dah lepas, tak adalah sampai mengganggu fikiran dia, tak adalah sampai mengganggu emosi dia. Tapi bila Rudy sampai je dekat rumah, Rudy tiba-tiba dia rasakan tubuh badan dia tu seram sejuk. Dia menggeletar tanpa sebab. Pada saat tu juga Rudy merasakan diri dia sedang diperhatikan oleh seseorang. Bagaikan ada mata tau yang tersembunyi sedang mengawasi gerak-geri Rudy. Rudy jadi takut tiba-tiba je. Mata Rudy dia memandang sekitar kawasan rumah. Tak ada siapa-siapa pun. Kakak dengan abang ipar Rudy ni masih belum lagi balik ke rumah. Rudy jadi takut untuk naik ke bilik dia. Biasanya kalau dia sampai rumah, dia akan letak kunci kereta kat bawah, lepas tu terus dia akan naik dekat bilik dia, mandi semua, gedek semua. Tapi kali ni dia rasa was-was nak naik atas. Dia stay je kat bawah. Sudahnya dia buat keputusan pada waktu tu dia nak nyalakan lampu kat bawah. Dia tak nak bergelap lah. Lepas tu dia nak baring kat atas sofa sambil dia nak nantikan kepulangan kakak dengan abang iparnya tu. Dek kerana dia terlampau letih sangat. Jadi Rudy pun tertidurlah dekat sofa tu. Rudy dia tersedar bila dia rasakan ada orang tau berbaring dekat sebelah dia. Memang dia rasa sangat. Rudy dia bingkas bangun, tapi bila dia bangun barulah dia perasan bahawasanya orang yang dirasakan berada di sebelah dia tu tak ada siapa pun kat situ. Bila dia buka mata, bila dia tengok, dia check semua, memang tak ada. Rudy dia jadi terpinga-pinga tau. Bila dia tengok sekeliling dia macam kebingungan pun ada. Kakak, abang. Dia panggilkan kakak dengan abang ipar dia. Rudy ni dia sangkakan kakak dengan abang ipar dia tu dah balik. Kot-kot lah kan. Rudy dia bangun lah. Lepas tu dia berjalan. Dia menuju ke arah pintu utama. Dia nak memastikan apa yang dia tengok tadi, dia rasa di sebelah dia tu, betul-betul kakak dia ke, abang ipar dia ke. Dia nak tengok lah. Tapi bila dia tengok dekat garaj kereta tu, hanya kereta dia sahaja yang tersadai dekat bawah garaj. Tak ada pula kereta abang dia dengan kakak dia pun tak ada. Tak balik lagi lah. Maknanya kan, mereka belum balik lagi lah. Rudy dia mengeluh sambil tu dia berpaling lah ke dalam rumah balik. Masa tu Rudy dia rasa terkejut tau. Terkejut sangat. Sebab dia nampak dekat atas sofa tempat dia baring tadi, dah terbaring mayat mangsa kemalangan petang tadi. Mata mayat tu terbeliak, terjojol, memandang ke arah Rudy. Rudy nampak darah mayat tu membuak-buak keluar dari mulut
mayat tu. Berkali-kali Rudy ni ditonyokkan juga mata dia. Betul ke ni apa kau tengok? Tonyokkan juga. Dia nak tengok. Dia sebenarnya nak mengharapkan bahawa apa yang dia tengok tu cuma satu ilusi semata-mata. Bukan realiti. Dia harap macam tu lah. Tapi aneh korang. Mayat tu masih bergerak-gerak di atas sofa tersebut. Lepas tu, mayat tu tiba-tiba je tergolek jatuh ke lantai. Terkejutlah Rudy. Tolong! Rudy terpekik ketakutan bila dia melihat mayat tu mula merangkak. Laju je merangkak ke arah dia. Mayat tu menerkam Rudy bersama dengan suara garau menakutkan. Tolong lepaskan aku, lepaskan aku. Pergi, pergi, pergi. Rudy dia menempis-nempiskan mayat hidup yang sedang melekat mendakap dekat badan dia tu. Tapi semakin kuat Rudy ni cuba menempis, semakin kemas. Mayat tu memelukkan badan si Rudy ni. Lagi cemas lah Rudy rasa. Rudy pun dia meronta-ronta, dia meraung-raung, dia minta lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Macam tu. Rudy, kenapa dengan kau ni? Suara abang ipar Rudy. Dia memanggil Rudy, nama abang ipar dia Halim. Suara Halim kedengaran dalam saat Rudy cemas tu. Dia dengan isteri dia Rosna menerpa ke arah Rudy. Rosna macam tu lah. Sama-sama lah mereka ni hairan tau bila dia tengok Rudy menggelupur seolah-olah macam sedang bergelut dengan sesuatu. Tapi tak ada apa pun kat situ, Rudy je bergelut. Puaslah Halim ni, dia tepuk-tepukkan muka si Rudy. Bangun-bangun Rudy, kau kenapa macam tu. Tapi adik ipar dia tu masih juga meraung-raung dalam keadaan ketakutan, macam seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Macam tu lah. Seolah-olah macam orang hilang akal pun ada. Bila melihat keadaan Rudy yang semakin tak keruan tu, Rosna dia bertindak. Dia mengambil sebaldi air, lepas tu dia simbahkan air sebaldi tu ke muka Rudy. Ambil kau. Tercungap-cungap lah Rudy jadinya. Tapi sekejap je lepas tu, Rudy pingsan. Selepas tu Rudy diserang demam panas. Dia tak berdaya nak bangun, tapi tak jugalah dia dapat tidur. Nak tutup mata tak boleh. Mata Rudy ni sentiasa terbeliak luas je, macam terasuk tau. Dia rasa macam tak tenteram. Kalau dia pejamkan mata, dia pasti dapat melihat wajah mengerikan mayat mangsa kemalangan tersebut muncul. Mayat tu seolah-olah sentiasa nak menghantui dia. Baru sedetik je Rudy ni nak pejamkan mata dia nak rehat. Dia dah penat sangat. Tapi bila dia bukakan mata dia, dia dah tengok wajah mayat tu betul-betul dekat dengan muka dia. Macam tu lah apa yang dia lalui lepas tu. Menakutkan sangat. Dia rasa takut kita tak kena tak rasa kan. Tapi kalau kena macam mana? Dia ni dah terkena badi mayat ni. Kata seorang lelaki tua yang dipanggil untuk merawat, untuk tengokkan Rudy ni. Rosna dengan Halim dia sama-sama tercengang tau. Bila dia mendengar kata-kata dari lelaki tua tu. Dia ada tengok mayat orang mati kemalangan jalan raya. Sekarang ni dah tersampuk. Tak apalah, aku cuba halau. Pakcik tu mengibas-ngibas seluruh badan Rudy dengan selai kain batik Jawa. Dah, pergi tinggalkan dia. Kalau kau tak nak sakit, pergi tinggalkan dia. Dia kah pakcik tu. Entah dengan siapalah dia bercakap. Rosna dengan Halim ni pun tak tahulah. Tiba-tiba je bercakap seorang-seorang. Mereka cuma boleh nampak Rudy tu sedang mengerang kesakitan. Menggeliat badan dia sakit kan. Setelah hampir setengah jam lah berkomunikasi dengan sesuatu yang mereka tak tahu tu. Mereka tak dapat nak tengok, nak agak pun tak dapat. Pakcik tu dia termengah-mengah. Menyandarkan diri dia ke dinding. Masa tu dia kelihatan sangat penat pakcik tu. Ada apa pakcik? Tadi pakcik bercakap dengan siapa? Tanya Halim. Halim dia nak ambil tahulah. Dengan badi mayat yang menyampuk adik ipar kamu tu lah. Biasalah. Kerja syaitan yang cuba nak menyesatkan manusia. Sebab itulah kita selalu kena hati-hati apabila melihat mayat. Apalagi mayat orang yang mati dalam keadaan mengerikan. Itulah yang terjadi pada adik kamu. Penat pakcik. Pakcik tu menerangkan juga walaupun dia penat. Selepas merawat, pakcik tu dia mintakan Rudy ni diberikan air penawar lah. Air penawar yang dah dibacakan sesuatu.
Setelah 2 hari menjalani rawatan, akhirnya Rudy dia pulih sepenuhnya. Barulah dia dapat menceritakan kejadian yang sebenar kepada Rosnah dengan Halim. Sejak tu jugalah Rudy ni dah serik nak tengok kalau dia terserempak kan dengan kemalangan, dia nak tengok, beria sangat dia tengok tu, memang dia dah serik sangat lah. Cukuplah duduk dalam kereta, kau tunggulah sampai jalan tu boleh guna, lepas tu gerak lah, tak payahlah nak turun kereta. Dia dah tak sanggup dah nak dihantui dengan rupa mayat yang menakutkan. Moral dari kisah ni, kalau lemah semangat, jangan tengok. Kalau dah terlihat, banyakkanlah ingat Allah. InsyaAllah syaitan tak mampu nak ganggu kalau kita sentiasa dekat dengan Allah. InsyaAllah. Sekian. Setakat ni saja perkongsian untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita jadikan tauladan, apa yang buruk sama-sama kita jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok kita jangan ikut. Kita buat yang baik-baik je. Dan akan ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua kerana mendengar dari awal sampai akhir. Kalau korang ada kisah-kisah untuk dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang bolehlah hantar ke email Cengkeh Channel. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.